Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami bersyukur 主，我们感谢你， Engkau hari ini menyatakan kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. 你今天向我们显明你的大爱， Karena Tuhan Allah begitu besar mengasihi kami, mengutus anakmu yang tunggal untuk menebus kami dari hukuman dosa. 因为你如此的爱我们，你差遣了独生子来到世上来救赎我们一切的 Dan 罪。 hari ini kami merayakan Paskah, 今天我们要庆祝复活 mengingat dan 节， merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, 我们要庆祝那胜过死亡的永生复 yang 活。 mengalahkan maut. 你已经击败了死亡。 Tuhan, ajarkan kami pada hari ini memahami 今天求你教导我们，让我们 betapa 能够 besar 明白 kasih-Mu 你的爱何等 dan 的浩 apa yang 大， Tuhan lakukan di dalam Paskah. 并且你在复活节中所行的 Allah Roh 事。 Kudus terangilah hati dan pikiran kami 求圣灵上帝点亮我们的心 supaya 眼， kami dapat memahami firman Tuhan 好让我们能够明白 dan 你的 supaya 话， kami dapat melakukannya. 并且能够遵行你的话。 Berfirmanlah ya Tuhan, 求你对我们说话， di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣圣名，我们祷告。阿 Amin. 门。 Shalom. Selamat平安。 pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? 各位兄弟姐妹们，平 Puji 安， Tuhan，早 ya 上好，你们好吗？ Selamat Paskah, Tuhan memberkati. 复活节蒙恩，但愿上帝赐福大家。 Dan biarlah sukacita Paskah menguatkan iman kita menjalani hidup yang tidak mudah di dunia ini. 但愿复活节的精神能够激励我们，祝福于我们。 Saudara, tema kita hari ini adalah Who are you looking for? Siapa yang engkau cari? 我们今天的主题就是你在找谁呢？ Saudara, bukankah hidup ini adalah penuh dengan pencarian? 那我们的一生不是在寻寻觅觅之中？ Hal apa yang paling banyak, hal apa yang dicari oleh paling banyak manusia ini? 那 Ya? 么世上很多的人在寻找的到底是什么？ Atau lebih tepatnya, kebanyakan orang cari apa di dunia ini? 或者是在很多的人在世上寻找什么呢？ Cari apa? 找什么？ Cari uang. 找钱。 Padahal uang, dolar lagi naik turun nilainya, betul ya? 其实我们的那个货币在起起落落当 Emas 中， juga harganya nggak karuan. 黄金的价钱也是 Uang 超 yang 乎 ka- 想象。 uang yang kacau itu malah dicari. 那么这样混乱的 Yeah. 金钱，每个人都在找。 Kalau ditanya siapa yang dicari oleh manusia, 那么如果问我们人到底在找什么？ kebanyakan orang itu mencari siapa? 那么到底找谁呢？ Mencari orang yang mengasihi dia, betul nggak? 还找一个爱他们的人。 Maka banyak orang di dunia ini mencari jodoh. 因此呢，是让很多的人都在找伴侣。 Setuju? Nggak setuju, sudah pada menikah semua sih. Tidak berjodoh. 都是有伴侣的配偶的人。 Bahkan selama saya melayani sebagai hamba Tuhan, 作为的一个服侍主的仆 ternyata 人， banyak juga orang yang mencari dirinya sendiri. 很多人也在寻找自己。 Hidupnya penuh dengan masalah, 他的生活非常充满了问题， tidak mengerti siapa dirinya, 不明白、不认识自己是 mencari 谁。 nama, 他寻求名， mencari jabatan, 寻求位置， mencari perhatian. 寻求人家的关心。 Beberapa kali saya mengkonseling beberapa orang yang selama hidupnya merasa tidak dikasih papanya. 而且我在服上中也遇到很多人，他们觉得没有被父亲所爱， Bahkan sampai dewasa dia cari perhatian papanya dengan segala macam. 因此他长大之后呢，他一直在寻找那个父亲的那 Sampai 个位 sampai 样子 terakhir mau bunuh diri biar papanya perhatiin dia. 甚至有一次他要自杀，好让父亲能关心注意他。 Terus banyak yang dicari oleh manusia di dunia ini. 那么世上很多人都在寻 Dan 寻觅觅， pertanyaannya, 问题是， adakah saudara mencari yang penting yaitu mencari Tuhan? 是否你在寻求那最重要的就是上帝？ Atau mungkin saudara datang hari ini karena saudara sedang mencari Tuhan. 或者你今天到来这里就是要寻求上帝？ Saudara, pada waktu peristiwa Paskah di Perjanjian Baru, 在新约当中的复活节或者逾越节， 3 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan, 就是主耶稣被钉十字架上的3天， dikuburkan, 他被埋葬。 maka kemudian para murid pagi-pagi sekali datang ke kubur Tuhan Yesus. 于是他的门徒清晨一早就来到那坟墓前， Para wanita murid Tuhan yaitu Maria Magdalena, 就是有玛利亚莫大拉的玛利亚， Maria ibu Yakobus, 她是雅各的母亲， dan Yohana. 还有约翰娜， Pagi-pagi datang ke kubur, 她一早就来到坟墓前， mau minta izin kalau boleh kuburnya dibuka. 她要寻求一个许可，能够打开那个坟 Karena 墓， kubur gua tempat Tuhan Yesus dikuburkan ditutup batu besar, dijaga penjaga. 因为埋葬主耶稣的那个坟墓呢，被一个大石头挡住了。 Tapi ternyata ketika mereka sampai di sana,
但是当我们到达那个坟前的 kubur 时候， sudah terbuka. 他的坟墓已经打开了， Kubur itu kosong. 坟墓是空的。 Nah, mari kita lihat bagaimana percakapan peristiwa itu di dalam Yohanes 20 ayat 11. 让我们来看看约翰福音第20章这几节经文里面看到怎么样的一个对话。 Dalam bahasa Indonesia akan saya bacakan, nanti dalam bahasa Mandarin oleh Ibu Yvonne. 牧师先读印尼文的。 Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Amin. 玛利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候低头往坟墓里看，就见2个天使穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：“妇人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问他说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”玛利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。”耶稣说：“玛利亚。”玛利亚就转过身来，用希伯来话对他说：“拉波尼。”拉波尼就是夫子的意思。耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。” Amin. Amin. Ketika Tuhan Yesus bertemu Maria, 当主耶稣遇见玛利亚的时候， Tuhan Yesus yang bangkit itu, 就是已经复活的耶稣。 maka pertanyaan Tuhan Yesus adalah, "Siapa yang engkau cari?" 那么主耶稣问他的问题是：你在找谁呢？ Saudara, menurut saudara ini pertanyaan yang gampang atau susah? 然后根据大规定是这样的问题是容易的还是难的？ Kalau saudara disuruh jawab, siapa yang Maria sedang cari? 如果问你，你怎么回答呢？ Siapa? 玛利亚到底在找谁？ Halo? Gitu ya, Yesus gitu ya. Saya punya kebiasaan. 我有一个习惯， Kalau saudara lihat dalam catatan di PowerPoint, 如果你们看到那个荧幕的那个 bahkan 反 di 应， folder saya ada gambar-gambar Tuhan Yesus gitu ya. Saya kasih folder dengan folder-folder yang lainnya. 那么里面有很多的那个文件都是有关于主耶稣的。 Saya nggak pernah nulis Yesus. 我从来不会写耶稣， Saya tulisnya Tuhan Yesus. 我在写主耶稣。 Rasanya nggak enak manggil Yesus, Yesus, Agus, Joko, Karen. 反而 gitu 不 ya 好称呼他耶稣耶稣或是他的名字。 Kita itu kadang-kadang rasanya terlalu akrab sama Tuhan Yesus sampai kita lupa bahwa dia Tuhan, betul ya? 有的时候我们跟主耶稣肯定太 Manggilnya 接近了 enak, Yesus, 叫我们 Yesus, 叫 Yesus. 主叫他主耶稣。 Dan saudara memang betul pada waktu yang Maria ditanya, 是的，当玛利亚她被问的时候， maka jawab Maria juga bukan menyebut Yesus. 而且她的回答也不是说耶稣。 Saudara, ketika Maria bertemu dengan para malaikat di depan kubur itu, 当玛利亚在坟墓前遇到2个那个天使的时候， ketika ditanya oleh malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" 那么如果天使问她说：“妇人，你为什么哭 Maka Maria bilang apa?？” 那么玛利亚怎么回答呢？ Tuhanku telah diambil orang. 因为有人把我的主挪了 Dia 去， nggak menyebut nama Yesus. 他没有称呼耶稣。 Tuhan,
他称呼为主。 Tuhan itu di dalam bahasa Yunani-nya, dalam tulisan Perjanjian Baru ini bahasa Yunani, yaitu disebut menggunakan kata kurios. 而且在这外文里面呢是用 kurios。 Kurios itu di dalam bahasa Yunani artinya Tuhan yang berkuasa, 那么犹太文呢 kurios 就是那个全能的主， tapi juga berarti Tuhan. 但也是主。 Saudara, pada waktu orang Israel keluar dari pembuangan Babilonia, kembali ke Yerusalem, 当以色列人从巴比伦被掳的地方， kebanyakan mereka tidak bisa bahasa Ibrani. 他们很多时候都不懂得西方。 Maka Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. 所以呢，那个在旧约圣经的那个原文已经翻译成了那个犹太文。 Maka di dalam penerjemahan Perjanjian Lama, 就是在旧约圣经里， yang biasanya disebut Yahweh yang sangat diagungkan, 平常都是尊称很崇高的耶和华， maka di dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan kurios. 而且在那个里面这 kurios。 Jadi saudara sekalian, ketika Maria berkata tentang kurios ini, 当玛利亚称呼 kurios 的时候， di dalam konteks dalam konteks budaya Ibrani yang dipengaruhi bahasa Yunani ini adalah bicara tentang Tuhan. 在犹太人的文化当中呢，它的意思就是主。 Lalu kalau misalnya Maria ini berbicara hari itu dengan bahasa Aram, 如果呢，在当时的玛利亚如果用亚兰文来说呢， maka di dalam bahasa Aram itu Tuhanku telah diambil orang itu adalah Deskaluhi Elmari. 那么在亚兰文就是我的主被挪去了。 Deskaluhi Elmari. Les Des Kaluhi galuhi El Mari. mari， 好难。 Coba saudara coba. Kepleset nggak? Mari itu, Mar itu artinya Tuhan yang berkuasa. 马就是那全能主。 Mari itu artinya Tuhan, tapi juga lebih banyak dipakai untuk menyebut Tuhan. 那么马就是说主人，但是通常都是用作上帝。 Maka nanti kalau sudah baca di dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas akhirnya percaya Tuhan Yesus yang bangkit, 在约翰福音第20章28节，就是多马到最后相信主耶稣已经复活了。 Thomas berkata begini, ya Tuhanku dan Allahku. 多马说：“我的主，我的神啊！” Mari wa Allahi, itu bahasa Aramnya. 那么就是亚兰文就是这样子说的。 Jadi ini mengacu kepada Tuhan. 所以这是指向上帝。 Bahkan ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, 因此，当玛利亚遇见主耶稣的时 dia 候， berkata, apakah engkau ya Tuhan yang mengambil dia? 他说：“你是不是把我的主挪去的人 Saudara rasakan nggak ini hal yang aneh? ？”所以他觉得这个是很奇 Ini 怪 kan 的一句话。 paradoks. 这是很矛盾的。 Kamu cari siapa? 你在找谁呢？ Cari Tuhan. 我在找主啊！ Tuhan kok dicari? 为什么你要找主呢？ Iya Tuhanku mati. 因为我的主已经死了， Tuhanku dikubur. 我的主已经埋葬了， Tuhanku dicuri. 我的主被偷走了， Aneh nggak? 奇怪吗？ Tuhan kok dicuri? 那么主会被偷走的吗？ Karena mati. Tuhan kok mati? 因为他死了，为什么会死 Aneh 呢 nggak?？奇怪吗？ Saudara jujur, aneh nggak? 那么坦白说，奇怪吗 Aneh.？非常奇怪的。 Makanya saya ingin mengatakan kepada saudara hari ini, 因此，我今天要对大家说， Tuhan yang bisa dicuri bukanlah Tuhan yang layak dicari. 能够被偷走的上帝呢，是不配我们去寻求的上帝。 Setuju ya? 同意吗？ Bagus ya permainan katanya. Tuhan yang bisa dicuri bukanlah Tuhan yang layak dicari. 所以，能够被偷走的上帝，并不是一个配得我们去寻求的上帝。 Bagus ya? 很好的一个例子吧？ Saudara nggak bilang iya, saya iya aja ya. 你们没有说是， Saya 我 aja 就 yang 说 bilang 是 iya 吧 deh.？是的。 Kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang bisa dicuri bukanlah Tuhan yang layak dicari. 能够被偷走的上帝，并不配得我们去寻求的上帝。 Yang kedua, Tuhan itu 而 yang 第二 mati adalah Tuhan yang tidak layak dihormati. 那么一个死亡的上帝呢，并不是我们能够配得我们尊崇的上帝。 Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang mati bukanlah Tuhan yang layak dihormati. 所以，一个会死的上帝呢，并不是不配得我们去尊崇的上帝。 Ngapain menghormati Tuhan yang mati? 为什么我们去尊崇一个死的上帝呢？ Betul nggak? 对吗？ Dicuri lagi. 而且被偷走 Terus，kita cari. 而且我们去找， Yang ngapain? 为什么要呢？ Saudara mungkin berkata, loh Musa, wah ini pendeta ini sesat ini. Bukankah Jumat Agung kemarin kita bilang Tuhan itu mati? 所以那个他们讲说这个牧师是异端谁说的？我们星期五不是已经纪念主耶稣的死了吗？
Saudara, Tuhan Yesus mati. 主耶稣死了， Tapi dia mengalahkan kematian. 但是他胜过死亡。 Pada hari ketiga dia bangkit. 第3天他复活了， Maka yang ketiga ini penting. 所以这一句话是很重要的。 Tuhan yang kalah oleh kematian tidak dapat memberikan hidup yang kekal di surga. 那么，如果一个被死亡所击败的上帝呢，不能够赐给我们在天上有永生， Kalau dia mati 如果他死了， dan tidak bangkit lagi, 而且没有复活， maka bagaimana dia bisa menjanjikan hidup kekal? 那他怎么能够应许我们得到永生呢？ Betul nggak? 对吗？ Saudara, waktu saya kuliah, 当我在上大学的时候， saya punya idealisme. 我有一个理想， Dari dulu saya mungkin sudah memang diarahkan untuk jadi pendeta kali sama Tuhan ya. 我从以前可能就是上帝引领我作为一个牧师， Pelajaran matematika, kimia, fisika, biologi saya A. 那么其他的好像我的数学啦，我的那个理学啦，什么都是Tapi 甲 kalau 等。 pelajaran ekonomi saya E. 但是对于经济学呢，我就不是甲等， Supaya imbang A, E. 所以就是A 跟 A。 Saya pikir ngurusin uang itu duniawi. 我觉得呢，管理金钱是世俗的事情 Nah,。kalau saudara sudah tahu nilai saya E, 如果你知道我的那个分 nilai 数是 ekonomi A， saya E. 我的那个经济学是 A， Sekarang kan uang lagi kacau ya. 那现在的货币是起伏不定， Saudara punya uang 1M. 你有一个 M 的钱， Berani nggak saudara percayakan kepada saya kelola untuk tanam saham, beli saham, emas dan sebagainya. 你敢把将那钱托付给我，让我去搞那 Berani nggak? 个投资？ Percaya nggak? 你相信吗？你相信我 Saudara 吗？ kebangetan loh ya, saya gembala, saudara nggak percaya. 我是牧师男的，你不相信我吗？ Saya belum 2 tahun di sini sudah nggak dipercaya, gimana Bu Ivan? 我在这2年，你们就不相信我了，怎么办呢？ Saudara percaya nggak? 你们相信我吗？ Bener saudara nggak percaya saya? 你们真的不相信我吗？ Gimana bisa percaya Musa? 我们怎么能够相信牧师 Kelola 呢？ keuangan sendiri nggak bisa. 你管理自己金钱都不 Ekonomi 能够， nilainya E. 你的那个经济学是 A， Betul ya? 对吗？ Kalau Tuhan itu mati, 如果上帝主死了， Tuhan dikalahkan oleh kematian, 那么上帝被死亡击 maka 败 jangan 了， pernah beriman dan percaya pada Tuhan yang seperti itu. 所以我们不可能去寻求去相信这样的上帝。 Kalau engkau mempercayai patung, 如果你相信偶像 Tuhan yang mati, 死了的上帝， maka tidak akan menjanjikan apapun juga. 就是不能够做什么东西了。 Makanya saudara sekalian, 所以呢，贵圣姐， menarik sekali di dalam Lukas 24. 所以在路加福音24 Waktu 章 malaikat 非常有趣的 bertemu dengan Maria, 当天使遇见玛利亚 malaikat 的时 itu 候， berkata begini, saudara. 那么那天使对他说 Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? 为什么你在死人中找活人呢？ Ia tidak ada di sini. 他不在这里， Ia telah bangkit. 他已经复活了。 Nyari Tuhan di kuburan. 为什么你在坟墓里找主呢？ Tapi bukankah banyak manusia begitu? 不是很多世上很多人 Nyari 都是这 pesugihan 样子 ke? 吗？ Nyari pesugihan ke? 他在哪里找一些那个智慧 Datang ke 人？ kuburannya orang sakti. 他们就去看那个聪明人、智慧 Bakar 人的 menyan 坟墓，去拜他， Bawa ayam. 带着鸡。 Ya, ke saya aja nggak pernah bawa ayam, saudara. 到我这里没有，从来不拿鸡。 Ke kuburan tempat orang mati mencari Tuhan yang hidup. 去死人的坟墓寻找活的神， Ke kuburan tempat orang mati mencari berkat. 去死人的坟墓去寻找祝福。 Pertanyaan itu makanya susah. 所以这样的问题是很难回答 Kamu 的。 jawab apa? 你要怎么回答呢？ Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. 你要记得上帝怎么告诉你， Tuhan Yesus pernah berkata bahwa anak manusia harus diserahkan kepada tangan orang berdosa. 因为圣经告诉我们说，人子必须交在罪人的手中， Disalibkan. 被钉在石 Dan 上， akan bangkit pada hari yang ketiga. 在第3天复 Dia 活。 bukan Tuhan yang mati. 他不是个死了的上帝。 Amin. 阿门。 Dan disitulah kemudian Tuhan Yesus saudara sekalian berdiri di dekat Maria. 因此呢，主耶稣是站在玛利亚面前， Dia adalah Tuhan yang bangkit. 他是复活的主， Dia hidup selamanya. 他永远的活着。 Saudara, beberapa hari yang lalu saya menonton YouTube. 那么在几天前，我看一个 YouTube， Ada kesaksian dari seorang yang sangat kuat dalam agama sebelumnya. 有一个在以前在他的那个宗教里面是非常强有力的， Dia bahkan menguasai bahasa aslinya. 他甚至能够那个控制那个原文。 Dan orang itu
那么这样的人， Suatu hari dia berkata, 有一天他说 aku ingin mencari Tuhan yang sejati. 我要找一个真正的神。 Siapa Tuhan yang sejati itu? 那么真正的主是神上 Tuhan 帝 yang 谁 sejati 呢？ adalah Tuhan yang harusnya ada dari kekal sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. 一个真正的神应该是在永恒里，在太初没有的时候他已经有了， Setuju? 同意吗？ Lalu dia berkata, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang hidup pada masa kini. 而且他也讲说，这样的一个主呢，是在当今也是活 Dan 着 Tuhan 的 yang 主。 sejati adalah Tuhan yang harus hidup selamanya abadi ada. 而且真正的上帝是要永远存活的上帝， Supaya aku bisa percayakan hidupku kepadanya. 好让我将我的一生能够信托于他。 Lalu dia pikir, di mana Tuhan yang sejati itu? 我们在想，真正的上帝在哪里呢？ Waktu dia baca-baca kitab dia, 当他读他的那个圣经的时候， di situ tertulis, 那里有记载， kamu harus belajar dari Taurat, 你要从 Mazmur, dan Injil. 你要从律法书里面的诗篇里学习。 Saudara, orang itu akhirnya membaca Alkitab. 那么这个人就开始读圣经， Membacanya setengah hati. 就是半信半疑的去 Karena yang 读， dia tahu Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen kan mati. 因为他知道基督徒的耶稣已经死了， Tuhan Yesus tuh mati. 耶稣已经死了。 Setuju nggak? 同意吗？ Oh iya betul. 对呀、 Kematiannya betul-betul kematian di Jumat 他 Agung. 他在受难节的时候是真正的死了， Tapi ketika dia baca, 当时他读的时候， kok dikatakan Tuhan itu bangkit? 那么为什么说主复活了呢？ Lalu dia baca Wahyu. 然后他读那个启示录， Di dalam Wahyu dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. 在启示录里面说，我们的上帝是阿拉法，是俄 Di 美 dalam 哥。 Wahyu dikatakan jangan takut, aku adalah yang awal, yang protos itu dan yang akhir. 他说不要害怕，因为我是起初的上帝，是幕后的上帝， Dan yang hidup. 而且是永远活着的。 Kata yang hidup itu Aion. 那么这个活着是 Ion， Sudah tahu Aion? 你知道 Ion 是什么 Sudah 吗？ taunya Aeon. Apa Aion ya? 你们都是知道是 Ion。 Aion itu artinya hidup kekal abadi. 那么 Ion 是永恒、永远的活着。 Ayat 18 dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. 18节说我已经死了，但是我活着直到永远。 Bapak ini saudara, 各位兄弟姐妹， yang mencari Allah yang sejati ini. 你们在寻找 Yang 永恒 dia 的上帝。 yakin bahwa Allah sejati itu adalah dari kekal ada sampai selama-lamanya abadi ada. 那么那个永恒的上帝，真正的上帝是系在、今在、永在的上帝， Dengan gembira. 在他很 Dia 非常的高 katakan 兴。 inilah Tuhan yang sejati yang aku 这里 cari. 这就是真正的上帝。 Dan akhirnya sejak itu dia mempercayakan hidupnya kepada Kristus Yesus. 那么从那个时候起，他就将他一生信托为主耶稣基督。 Saudara, itulah sebabnya dalam Yohanes 3:16 dikatakan. 因此，在约翰福音第3章16节说， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 约翰福音3章16节说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永 Tuhan 生。 yang sejati 真正的上帝 tidak dikalahkan oleh kematian. 不是被死击败的上 Malah 帝， dia mengalahkan maut 但是已经胜过死 sehingga 亡， bisa memberikan kepada yang percaya kepadanya untuk hidup kekal. 以致他能够将永生赐给凡相信他的人。 Amin. 阿门。 Kalau gitu pertanyaannya, 但现在是问题是， di dalam Paskah ini, 在这个复活节中， sudahkah engkau menemukan Tuhan yang sejati itu? 你是否真正的找到那真正的上帝？ Sudahkah engkau mempercayakan jiwamu kepada Tuhan yang sejati 你 itu? 是否将你的灵魂信托交托于那真正的 Kalau 上帝 engkau？hanya datang ke gereja, 如果你到教会， mungkin dari kecil ikut papa mama, 可能从小就跟着父母 mungkin 亲， ikut suami atau ikut istri, 或者是跟着丈夫或妻子， mungkin engkau ikut pacar atau teman, 或者是朋友，或者是同工， atau engkau sebagai orang tua ikut anak. 或者是你作为家长跟着孩子， Datang ke gereja tidak membuat engkau ke surga. 然后来到教会，并不能让你上天堂。 Datang kepada Tuhan Yesus, 你只要来到主耶稣 Tuhan 面 yang 前， sejati. 是那真正的上帝， Percayakan jiwamu kepada Tuhan 将 Yesus. 你的完全交托于上帝。 Dia Tuhan yang kekal. 他是永恒的主， Dia mengalahkan maut. 他已经击败死 Dia 亡， hidup abadi selamanya. 他永远的活着， Dia mampu menyediakan surga kekal buat saudara dan saya. 他能够为你预备永恒的天堂。 Amin. 阿门。 Maka kalau belum pernah mempercayakan jiwamu kepada Kristus,
所以呢，如果你还没有将你的灵魂完全交托给基督， Maukah saudara hari ini mempercayakan jiwamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat 今 pribadi? 天你是否愿意将你一切的灵魂完全交托于那永恒的上帝？ Mari kita baca bersama poin Mari kita pertama dulu. ini. 1, 2, 3. Tuhan yang menang atas kematian adalah Tuhan yang mampu menyediakan hidup kekal di surga. Bertobatlah dan percayakan jiwamu pada Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. 那么就是胜过死亡的上帝，是能够在天上为我们预备永生的上帝。悔改吧，并将你的灵魂完全信托于那已经胜过死亡的上帝。 Siapa yang engkau cari? 你在找谁呢？ Sudahkah engkau menemukan, mendapatkan Tuhan yang sejati itu? 你是否已经寻见那真正的上帝？ Saudara yang kedua, 第二， perhatikan Yohanes 20 ayat 14. 我们看一下约翰福音20章14 Ini 节， menarik sekali. 这是非常有趣的。 Sesudah berkata demikian, Maria itu menoleh ke belakang. 那么说了这话之后呢，玛利亚就往后看， Dan dia melihat Yesus berdiri di situ. 而且看到耶稣站在那里， Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 但是他不知道那是耶稣， Menarik sekalian. 非常有趣的。 Maria tidak mengenal Yesus, tidak tahu Yesus ada di situ. 玛利亚不知道耶稣在那里。 Kata tahu ini di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata eido. 那么这里所谓的知道就用着 edo， Kata eido itu artinya adalah melihat melampaui mata jasmani. 那么 edo 就是超乎我们的超我们的肉眼的视觉， Ini adalah suatu understanding, pemahaman 这是一种理解， yang muncul dari relasi dan pengalaman. 是出现在我们的我们的那关系当中，我们的体验当中的， Atau singkat kata yang disebut tahu di sini adalah mengenal. Nah, itu 或者这里 maksudnya. 所谓的知道呢，就是认识， Ini menarik bukan? 这是非常有趣的吧？ Maria tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. 玛利亚不认识主耶稣， Padahal Maria selama ini 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus tiap hari. 而玛利亚在3年以来就一直跟耶稣在一起。 Saudara, baru 1,5 tahun saya melayani di sini. 我在这里服侍1年半， Kalau saudara tutup mata sekarang, 如果你现在闭着眼睛， dengar suara saya aja, tahu nggak itu suara saya? 你听到我的声音，你知道那是我吗 Nggak？usah dengar suara saya, dengar gitunya saya udah tahu itu musuh 你不用 Petrus. 听我的声音，听我的声音，你就知道我是谁。 Sering flu. 因为我时常就感冒。 Dengar suara saya jalan nyeret aja tahu nggak? Mana langkah kakinya Museroni sama Musa Petrus, beda nggak? 那么你看，你听听，牧师的那个脚步声跟柔聂脚步声有没有 Ini 不一样？ Fania sama Desi itu tahu kalau lagi di kantor gitu yang jalan itu siapa dia langsung tebak ini Museroni pasti. 在行政部的那个兄弟姐妹，他们知道这是谁的脚步声。 Hanya sekali mereka tidak bisa mengenali langkah saya waktu saya pakai tongkat kemarin. 就是他们不认识我的脚步的时候，是当我拿着拐杖的时候。 Berapa tahun Maria terpisah dari Tuhan Yesus? 那么玛利亚跟主耶稣离开了几年？ Kalau orang berpisah lama, 如果一个人离开了很久， dulu waktu bayi saya gendong tinggal bersama saya anak ini. 那么以前从小的我就把他抱在怀里， Lalu 30 tahun tidak ketemu, 然后30年没有见他， ketemu lagi 在遇 bisa 见的时 aja 候， nggak kenal, betul nggak? 我们可能不会认识他。 Betul ya? 30 tahun tidak ketemu, ternyata kamu gagah ganteng, wah. 那么30年不见 Nggak mengenali， 原来你长得这么英俊吧？ Maria berpisah dengan Tuhan Yesus berapa puluh tahun? 30 tahun? 那么玛利亚跟主耶稣分开30年， 30 tahun? 30年吗？ Enggak. 不是的， 3 tahun? 3年、 3 bulan? 3个月、 3 minggu? 3个星期、 Berapa? 3 hari. 3天。 Saudara bayangkan, 所以你试想想， 3 hari tidak bertemu, 3天不见， bisa tidak mengenali. 他能够不认识他？ Saudara mungkin langsung lihat ayat ini. 可能你马上就看这些经文。 Musa, kan Maria cuma menoleh begini doang. 他说：“牧师啊，玛利亚只是回头看一下， Jadi matanya ngelihatnya cuma dari sudut, makanya nggak 所以他 kenal. 看的时候就用眼角去看，所以不认识。 Belajar bahasa Yunani lagi. 我们在学那个犹太文， Saudara dikatakan di sini, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus. 他往后看就看见了耶稣。 Kata melihat itu 看这里所谓的 di 看 dalam 见， bahasa Yunaninya 在那个原文里， menggunakan kata theoreo, 在原文里是用 theoreo。 bukan oreo. Theoreo, oke baik.
Saudara tahu kata theoreo? 你知道 theory 吗？ Diadopsi kemudian oleh bahasa Latin, lalu diadopsi oleh bahasa Inggris jadi teori. 那么从那个拉丁文这个英文变成理论 theory。 Setelah kalau teori jadi tahu kan ya? 那么到了理论，你们就知道 Saudara 了 kata 吧？ theoreo itu 所以这就是从 theory 来的， artinya bukan sekedar melihat, 意思说不只是看见， to observe, mengamati. 而且去观察、去细看。 Jadi kalau saudara mengatakan, wah ini Maria cuma menoleh nggak kelihatan seluruhnya, 所以如果你看玛利亚只是往后看，没有看到整体， that is wrong. 那是错的。 Yang sesungguhnya, 实际上呢， Maria melihat 玛利亚看见了， siapa sih ini, 看见这人是谁， mengobservasi, 他已经观察了， tapi dia tidak mengenali. 但是他却不认识。 Padahal selama ini 3 tahun dia 而 bersama-sama. 反了3年以来，他都一直跟 Mengapa? 他在一起，为什么呢？ Mengapa Maria tidak mengenali Tuhan Yesus? 为什么玛利亚不认识主耶稣？ Saudara, saya suka apa yang dijelaskan oleh William Barclay. 那我喜欢这个威廉巴利所解 William 释。 Barclay berkata, 那个威廉巴利这样子说， Maria tidak dapat mengenali Tuhan Yesus 玛利亚认不出主耶稣来， karena air matanya. 是因为他的泪水。 Walah, kalau saudara ada air mata bisa mengenali saya nggak? 如果你有泪水，你能 Halo？ 够认识我吗？ Ini kalau baca Alkitab kan kita mesti banyak bertanya kan? 所以我们读圣经，我们要多 Kalau 多发 saudara 问。 ada air mata bisa mengenali saya nggak? 如果你有泪水，你会看到，你认出我吗？ Kecuali air matanya dari aspal. 可能你的泪水是用那个泥土做的。 Itu belelekan tingkat berat. Belelekan itu bahasa Perancis tuh. Nggak bisa diterjemahkan. 溶出来。 Oh, Rong Julai, oke ya. Tuh. Saya bisa juga bahasa Mandarin lama-lama. 久而久之，我也懂得中文。 Jadi saudara sekalian, 因此呢， maksudnya apa? 是什么意思 Apa air 呢？ matanya begitu tebal gelap sehingga nggak bisa melihat Tuhan 拿着 Yesus? 泪水那么的浓厚一致， Bukan 他不认出来，不是的， Tapi kesedihan kita 而是他的我们一个人 Masalah 的悲伤 kita， 我们的问题， bisa membuat kita tidak jernih mengenali. 使我们能够看不清楚，去认出来。 Karena permasalahan kadang-kadang kita itu seperti melihat Tuhan tidak ada. 我们的问题很多时候让我们觉得上帝不存 Betul 在，是吗？ Pernah ngalami gitu nggak? 你曾经这样经历过吗？ Duh saya miskin sampai susah banget, sampai saya merasa Tuhan tuh kayaknya nggak ada. 我非常的贫穷，很难，很困难，以致我觉得上帝不存在。 Pernah? 你曾经这样子认为 Atau 吗 saya？sakit, menderita sehingga membuat saya sedih, saya seperti merasa Tuhan tuh nggak ada. 或者我在病痛当中，我在困苦当中，以致我觉得上帝并不存在。 Tapi saudara, 但是，贵兄姐妹， kaya banget sampai punya emas 10 kilogram, kaya nggak? 那么他有黄金，有大概10公斤那么重，他有钱吧？ Bisa juga kekayaan membuat kita nggak bisa melihat Tuhan, bisa nggak? 可能我们的财富也让我们看不见上帝。 Sehat, ganteng, sampai lupa Tuhan, bisa nggak? 非常的健康，非常的英俊，以致我们也会看不见上 Jadi 帝。 yang mendistract kita, yang mengganggu kita untuk bisa melihat dengan jernih Tuhan itu hadir dalam 所 hidup 以 kita. 将我们的眼光挪去的是，可能就是我们的身体状况， Bukan hanya kesedihan, 不只是悲伤， tetapi kadang-kadang kesenangan yang berlebihan membuat kita lupa Tuhan. 而且过分的那个高兴也让我们忘记上帝。 Kita tidak boleh membiarkan air mata membutakan kita terhadap kemuliaan surga. 我们不能够让我们的泪水蒙蔽了我们的双眼。 Martin Luther, 马丁路德 tokoh reformasi gereja, 这是教会的 suatu 改革 hari 家 punya。masalah berat. 有一天，他处在一个非 Beberapa 常 bulan 沉重 dia 的问题， sedih murung sekali. 在几个月，他非常的悲伤。 Istrinya Catherine Van Bora sampai bingung gimana ya suamiku ini tiap hari murung terus. 他的妻子跟他讲说：“怎么办呢？我的丈夫一整天，每一天都在 Padahal 那 biasanya 边 bersemangat. 平常都是非常有的 Suatu 魄力 hari 的。 Catherine Van Bora memakai baju hitam-hitam, baju kedukaan. 那么有一天呢，卡汀就穿着黑色，就是哀悼的服装。 Lalu Martin Luther tanya, 马丁路就问他， siapa yang mati? 到底是谁死了？ Lalu Catherine Van Bora berkata, 然后卡汀就回答说： Tuhan. 上帝。 Lalu Martin marah. 马丁就非常的， Ngaco kamu perempuan ngomong apa? 他很生气说：“你这个愚蠢女人，你到底在说什么 Lalu Catherine berkata, ？” 那么卡汀就回答说 kalau Tuhan hidup,：“ 如果上帝还活着， pasti Dr. Martin Luther bersemangat. 那么马丁路德肯定有魄力， Pasti bergairah. 肯定他有精神。 Selama ini kamu murung, 这一向以来你非常的沮丧， pasti Tuhan itu mati. 一定是上帝死了。 Saudara Martin Luther aja bisa terjebak ke dalam kemurungan
yang membuat dia tampak seperti seolah-olah tidak punya Tuhan. 那么马丁路德也会沉沦在沮丧当中，以致让他觉得上帝都不存在。 Apakah engkau hari ini? 那么你今天呢？ Karena kesulitan hidupmu, 可能是你生活中的困难， atau karena gangguan di mata rohanimu, 或者是你属灵的眼睛当中， sulit melihat Tuhan hadir di dalam hidupmu. 很难看见上帝临在你的生活当中。 Engkau merasa tahun kemarin KKR digairahkan kembali membangun komitmen, 以致昨天我们的布道会的时候，你的精神再一次的复兴， tapi setelah itu luntur. 那过后呢，又在脱落了。 Dulu rasanya Tuhan hadir dalam hidupku, aku rasakan. 以前你觉得上帝临在你的生命当中，你能够体验到。 Tapi sekarang rasanya mana Tuhan? 那么现在你觉得上帝到底在哪里？ Jangan tanyakan di mana Tuhan. 你不要问上帝在哪 Engkau 里， tidak perlu mencari Tuhan. 因为你要去寻找 Tuhan 上 Maha 帝， hadir. 因为上帝是无 Dia 所不在 mengasihi 的， engkau. 他爱你， Hadir bersama hidupmu. 他给你同在。 Amin. 阿门。 Mungkin yang salah adalah mata rohani kita. 那么问题可能出在我们的属灵眼睛上， Jangan terjebak pada penderitaan. 千万不要被我们的困苦所那个 Jangan 困 terjebak 住， pada godaan. 也不要被我们的一些的引诱困住， Jangan terjebak melihat harga dolar terus. 也不要被那个金钱的起起落落所 Jangan 困 terjebak 住， dengan sakitmu. 也不要被你的病痛所困住。 Mari kita baca poin kedua. 1, 2, 3. 我们看这， Fokuskan mata iman kita pada Tuhan Yesus yang bangkit dan menang. Jangan lesu, jangan fokus pada penderitaan atau godaan dunia. 让我们将我们的信心的眼光专注于那复活和得胜的主耶稣身上，不要灰心，不要关注于世间的困苦和诱惑。 Amin. 阿门。 Kalau engkau bisa fokus pada Kristus yang bangkit, 如果你能够专注于那已经为我们死 engkau 了的 akan 上 terus 帝， bergairah. 我们也继续有魄力。 Tapi kalau engkau fokus kepada masalahmu, 那么但是如果你只是专注于你的 engkau 问 akan 题， tenggelam di sana. 那么你就会沉沦在 Engkau 当 akan 中， lesu, 更何况你会沮丧， loyo, 会很 letih 没有精神，会很疲惫。 lunglai. Saudara, di dunia ini satu-satunya yang boleh loyo dan lemes. 那么世界上唯有能够沮丧、能够提不起劲的， Ya, ada satu yang boleh lemes dan loyo 只有一点能够沮丧或者起劲的， di dunia ini, 在世上 yaitu tempe mendoan. Tempe mendoan. Tempe mendoan itu tempe yang digoreng pakai tepung yang habis digoreng keras lalu lemes. tempe，我不知道 tempe 中文是什么。 Ah, tempe Jungwonnya apa? 没有了， Meyo. Oh, memang itu khas Indonesia. Tahu tapi ya yang berbahasa Mandarin tempe tahu ya? Tempe mendoan tahu 就是 ya? 黄豆吧， Habis digoreng 黄豆糕吧， rasanya keker, crispy, 在炸的时候觉得很脆， disenderin sebentar, 再靠着一下子 hah? Lemes. 就软化下来了。 Satu-satunya yang boleh lemes di dunia ini hanya tempe mendoan. 唯一能够软化下来就是这个 Kalau 黄 saudara, 豆糕。 kalau kita ngomongnya sama-sama ya, satu-satunya yang boleh lemes tempe mendoan ya. Saudara kan? 1, 2, 3. Satu-satunya yang boleh lemes tempe mendoan. 所以唯一能够软化下来就是那个黄豆糕。 Rasanya ini poin yang paling diingat saudara. 我觉得这一点是被你们都会记住的。 Saudara, Greg Morse berkata begini. 那么这个 Greg Moss 这样子说， Berbahagialah mereka yang melalui kekecewaan hidup ini. Menunggu bab-bab selanjutnya. Lepaskanlah kehidupan yang tidak pernah datang. Rangkullah kehidupan yang Anda miliki sambil menunggu kehidupan yang akan datang. 那么他说，那些接着生活的中的失望，然而呢，依然等候那未来的篇章的人是有福的 Kalau。engkau kecewa, 放下未曾到来的生活，拥抱你所拥有的，等 Kalau 候 Anda 将 sedih 要到来的上帝。 oh sorry. Kalau Anda sedih dan kecewa, 如果你有灰心，会有 engkau 失 tidak 望， mendapatkan sesuatu yang kau harapkan, 你没有拿到你所仰 jangan 望的 hidup 东 dari 西， Tuhan. 不要 Nikmati ya. 觉得怎么样？ Nikmati apa yang Anda 你 yang Tuhan 你 beri, 只 betul 有 nggak? 享受上帝所赐给你的， Sambil terus menunggu Tuhan datang kedua kali. 一直的等候，直到主再来。 Buat saudara 会对于你们 yang sedang mencari Tuhan, 在寻找上帝当 kalau 中， engkau mencari Tuhan dengan teorimu, 如果你按照这理论来寻找上帝， letakkan teorimu, 你就放下你的理论， buka mata hatimu. 打开你的心眼， Jangan teoreo, jangan hanya melihat
dengan teorimu. 千万不要只是看见，你用你的眼睛看见， Buka mata hatimu untuk 我们 menerima 要用 Tuhan. 打开我们的心眼。 Terakhir, 最后一点， indah sekali. 这个非常美好。 Saudara, kalau saudara lihat di sini, 如果我们看这里， dikatakan Yesus yang bangkit itu berdiri di dekat Maria. 那么这里记载说，那复活的上帝呢，站在玛利亚前面， Berkata kepada Maria, 他对玛利亚说， bahkan memanggil nama Maria secara pribadi, Maria. 甚至他称呼她玛利亚。 Saudara pernah lihat orang sepak bola? 你看过人家打足球吗？ Kalau kemudian sepak bola itu, kemudian dia bisa gol, begitu ya, nendang gol begitu. 如果一个足球员踢足球的时候， Lalu yang nendang bola masuk ke gawang bagaimana? 那么那个守门员怎么样呢？ Oh, dia lari kan, senang gitu. 那个守门员就是很积极的去追赶那 Betul 那 ya? 个球。 Teman-temannya semua ngejar, mau ngasih tos, ngasih salam. Wah, dia lari kencang. 那 Betul ya? 每个他的队员呢，就每一个人就跑向他， Dia, wah, dia 就 lupa 欢呼快 temannya. 乐。 Dia lupa temannya, betul nggak? 他忘记他的朋友了。 Kalau sudah menang lupa, 他如果胜了，就忘记朋友。 Tuhan Yesus 主耶稣 yang bangkit, 复活了， yang menang, 得胜了， tidak melupakan Maria. 他从来不会忘记玛利亚。 Dia datang kepada Maria. 他来到玛利亚面前， Dia mengingat nama Maria. 他提醒玛利亚， Dia menyebut nama Maria. 他称呼玛利亚。 Tuhan Yesus yang menang 那么得胜的主耶稣， mengingat kita 他记得我们 satu persatu. 每一个人。 Karena untuk kitalah Tuhan Yesus 那么主耶稣是为我们而预备的， mengorbankan hidupnya. 他牺牲自己。 Setelah hal ini mengingatkan saya kepada satu perkataan Paulus. 这一点呢，就提醒我关于保罗所说的话。 Paulus pada waktu dia akan mengakhiri hidupnya, 当 merasa 保 akan 罗 meninggal. 要临近他死亡的时候， Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, 那么他在那个话语中说， Paulus berkata, 保罗这样子说： aku telah mengakhiri, menjalani perlombaan yang benar, 我已 pertandingan yang 经 benar. 那美好的仗我已经打过了， Sekarang bagiku tersedia mahkota, 现在我有那个荣耀的冠冕为我存留， mahkota kebenaran. 就是得胜的冠冕。 Saudara terima mahkota senang nggak? 如果你得到冠冕，你是高兴吗？非常高兴。 Tapi Paulus tidak banyak bicara soal mahkota itu. 但是使徒保罗却没有很多称呼 Kalau saudara 关于冠冕。 terima mahkota, mungkin saudara bilang, wah dari emas, berliannya berapa karat dan sebagainya, betul ya? 如果你得到冠冕，你看，哇，他的黄金多重，他的那个钻石有多大？ Paulus tidak menceritakan banyak 那么使徒 tentang 保罗 detail 从来没 mahkota. 有讲关于冠冕， Bagi dia itu bukan yang terpenting. 对于他那不是最重要的。 Apa yang dijelaskan lebih banyak? 他多数解释什么呢？ Siapa yang memberikan? 是谁赐给他的？ Disebut oleh Tuhan, 是称呼上帝， hakim yang adil. 他是那个公义的审判者。 Tuhan digambarkan sebagai Tuhan, kurios, 那么上帝是佩文 Kurios， hakim 是一个审判官， yang menilai orang 就是那个评价人的， dan adil. 而且他是公义的主。 Dunia ini penuh ketidakadilan. 那么这个世界充满着不公义， Kita sudah buat apa tidak diingat, betul nggak? 我们做什么东西我们都忘记了。 Tapi Tuhan hakim yang adil mengingat saudara, 但是呢，那公义的上帝呢，永远记得我们， mengingat perjalanan imanmu, 而知道我们的信心的旅程， mengingat apa yang kau perbuat. 而且记得你所做的一切。 Dunia mungkin tidak tahu apa yang kau kerjakan di gereja. 那么世界可能不知道你在教会里到底做了什 Kadang 么， gereja serasa tidak adil. 那觉得这不公平。 Yang pelayanan di mimbar dapat penghargaan. 在那个讲台上服侍的， Yang 人家 pelayanan 称赞 pembesukan atau melakukan sesuatu di balik layar tidak dikenal. 那么在幕后所服侍的， Tidak 知道吗 dihargai 没有人不认识，没有人尊重他。 Tapi Tuhan hakim yang adil. 但是我们的上帝是 Dia 公义 tahu 的 apa 审 yang 判 sudah 主， perbuat bahkan di tempat yang tersembunyi. 他知道你在隐秘之处所做的一切事情。阿门。 Dunia bisa saja melupakan saudara. 世界可能会忘记你， Tapi Tuhan itu hakim yang adil. 但是呢，我们的主是一个公平的审判官， Dia mengingat saudara. 他记得你， Termasuk juga apa yang saudara lakukan dalam pertandingan iman. 包括你在信心的征战当中所做的一 Karena dia 切， Tuhan yang kekal. 因为他是永恒的主。 Mari kita baca terakhir. 我们来最后来读一下， Tuhan Yesus. 主耶稣， 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang bangkit adalah hakim yang adil. Dia mengenali kita secara pribadi. Dia mengingat kesetiaan kita dalam pertandingan iman.
复活的主耶稣是公义的审判官，他一一的认识我们每一个人，他记得我们在信心征战中的忠心。 Kalau saudara selama ini pernah melayani lalu sakit hati, lalu saudara undur. 如果你曾经一向以来服侍上帝，但是呢，你到了灰心失望当中， Merasa tidak dihargai, 觉得没有人看重你， dilupakan, 忘记你， nggak apa-apa. 不要紧， Jangan sakit hati sama pendeta. 不要对那个牧师灰心失望。 Kadang ada yang bilang saya sakit hati sama pendeta tempat saya sebelumnya Musa. 那么我曾经对牧师很说，就在我以前的 Saya 服侍地 katakan 方。 bisa nggak sakit hati sama saya sekarang 我 nanti? 现在问你，你会对我灰心失望或觉得很 Saya nggak mau 灰心吗？ percaya Tuhan Yesus karena saya sakit hati sama orang Kristen. 我不要服侍主耶稣，因为我对基督徒灰心失望了。 Saudara, yang menyelamatkan saudara bukan pendeta, bukan sesama orang Kristen. 弟兄姐妹，拯救你的并不是牧师，也不是 Arahkan 基督 mata hati 徒， pada Kristus. 所以我们要定睛仰望主耶稣。 Saudara, siapa yang mengingat Anda dan mengasihi Anda di balik kematian? 那么在死亡背后，谁记得你，谁忘记你？ Tidak penting diingat atau dilupakan orang. 那个被人家记得或是忘记并不重要。 Dulu saya punya senior berkata begini, 以前我一个长辈这样子说， Petrus, 他说：“彼得，kamu jangan lupa, jangan sibuk aja tulis buku. 你不要一直忙着在写那个书， Supaya nanti kalau kamu sudah mati, orang masih ingat bukumu, ingat namamu. 以致当你的时候呢，人就去记得你的书，记得你的名。 Lalu teman ini pindah pelayanan ke Amerika, 然后这个朋友呢，就搬到美国去服侍， menulis buku. 就写了一本书。 Tapi sampai sekarang saya rasa semakin banyak orang yang tidak mengingat dia. 但是我相信现在的人都不认识他。 Ada orang-orang yang kepingin pasang monumen supaya mengingat, supaya nanti kalau saya mati diingat orang. 那么有些人做一个纪念碑，以致当他死后的时候，让别人能够 Tapi 纪 saya 念 punya 他。 prinsip, 但是我一个原则， tidak penting saya diingat atau tidak. 不在乎我被别人记得或是忘记。 Jadi kalau nanti saya mati, saudara lupa sama saya nggak apa-apa. 所以当我死后，你忘记我也不要紧。 Saya bahkan berkata kepada anak saya, 我甚至对我孩子说， kalaupun sampai suatu hari Sanet, 甚至 lupa papi, 到有一天我死了， nggak apa-apa. 不要紧。 Tapi papi diingat Tuhan. 我因为爸爸被上帝所纪念， Tidak peduli orang mau ingat kita atau tidak. 不在乎别人会记得我们，忘记我们。 Tapi yang penting, 但最重要的， kita diingat Tuhan. 上帝记得我们。 Amin. 阿门。 Tidak penting ingat papi atau tidak. Yang penting ingat Tuhan. 也不在乎你记得你是否记得父亲，但是你要记得上帝。 Pertanyaannya, 问题是， di balik kematian, 在死亡背后， adakah pribadi yang kekal itu, Tuhan itu, mengingat saudara? 那永恒的位格是否记得你？ Apakah namamu ada di buku kehidupan di surga? 你的名是否在生命册中？ Karena engkau telah beriman kepada Kristus. 因为你已经相信耶稣， Karena engkau telah sungguh-sungguh percaya kepada 因为 Tuhan. 你真心的相信主耶稣。 Tuhan yang sejati, 那个真正的主， bukan Tuhan yang mati. 不是死亡的主， Dan di dalam kekekalan itu, 在他的永恒中， Dia mengingat engkau, 他记得你， menyambut engkau. 他称呼你的名字， Sudahkah engkau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? 好让你能够真心实意的相信主耶稣。 Maukah hari ini 你是否愿意， Tuhan menyentuh hidupmu? 是让上帝触摸你的心？ Izinkan Tuhan menyentuh hidupmu. 那允许上帝称呼你 Kalau 的 engkau 心。 belum pernah percaya beriman pada Kristus, 如果你从来不相信主耶稣， maukah engkau terbuka hari ini 你是否今天能够愿意敞 kepada 开心 pribadi 门？ yang kekal itu? 那个敞开心门，向着那个位格， Tuhan Yesus, 你跟他说：“耶 ampuni 稣， dosaku. 你饶恕我的罪， Aku mau beriman kepada Tuhan. 我要相信你， Jadilah juru selamat pribadiku Tuhan. 做我个人的救主。 Ingatlah aku Tuhan. 你要纪念我。” Mari kita ambil sikap berdoa. 我们一起低头祷告。 Dalam sikap berdoa, pikirkan, apakah saudara telah mengenal dan dikenal oleh pribadi Tuhan yang sejati itu? Mari terbukalah untuk dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Tertindih dengan beban berat,
jerah. Lalu ku datang pada Yesus, Dia beriku kelegaan. Biarkan Tuhan menjamah. Dia jamah senang hidupku, Menjadikan hidupmu baru. Menjadi pribadi yang bukan bertentangan dengan Tuhan karena dosa. Dikenal oleh Kristus. Mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagu ini. Dia jamah senap hidupku. Dia jamah senap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. He touched me, oh He touched me. He touched me, oh He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something in heaven, and now I know Jesus touched me and make me whole. Mari kita bersikap berdoa. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada saudara. Adakah di antara saudara yang hari ini belum pernah menyatakan imanmu kepada Kristus? Engkau belum pernah berkata, Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Ampuni dosaku. Terimalah aku. Selamatkan aku. Bila engkau belum pernah seperti itu. Dan hari ini engkau ingin berkata, Tuhan Yesus, ampuni aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus, selamatkan aku, jadilah juru selamat pribadiku. Engkau Tuhan yang sejati dan kekal. Jamah hidupku, ampuni aku. Jadilah juru selamat pribadiku. Aku mau beriman padamu. Bila saudara adalah sedang mengumpulkan hal itu, berkata seperti itu, maukah saudara menerima Tuhan Yesus? Dan bila saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, letakkan pada dadamu. Mungkin engkau sungkan, tidak enak mengangkat tangan. Letakkan pada dadamu. Tidak banyak orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan melihat tanganmu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Yang berdosa diampuni. Yang berdosa dikasihi. Yang berdosa diselamatkan. Adakah lagi? Puji Tuhan, Tuhan melihat tanganmu. Tuhan melihat tanganmu. Adakah lagi? Turunkan tanganmu. Yang kedua, apakah Anda selama ini telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Namun hidupmu mulai mengalami kelesuan iman. Engkau merasa seperti Tuhan tidak hadir dalam hidupmu. Mungkin mata rohanimu banyak fokus kepada sengsara, masalah hidup, atau hal yang lain. Atau godaan. Hari ini engkau berkata, Tuhan, perbarui imanku, supaya aku lebih teguh, berjalan menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Kalau engkau berkata demikian, letakkan tangan pada dadamu.
sebagai komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat, puji Tuhan, adakah lagi? Tuhan melihat. Tuhan baharui iman. Haleluya. Yang ketiga, silakan turunkan tanganmu. Bila engkau selama ini telah mendengar Injil Tuhan, engkau melihat banyak orang belum mengenal Kristus. Belum mengenal Kristus, Tuhan yang sejati, yang kekal itu. Dan engkau rindu dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan penuh waktu, pendeta, penginjil. Tahun kemarin ada 3 orang hamba Tuhan, jemaat kita yang memilih menjadi hamba Tuhan masuk sekolah teologi. Apakah saudara yang sedang Tuhan panggil hari ini untuk menjadi hamba Tuhan? Bila saudara mengatakan, Tuhan aku mau menjadi hamba Tuhan sepenuh hidup, sepenuh waktu, menjadi pendeta penginjil, tempelkan tanganmu pada dadamu. Adakah di antara saudara yang terpanggil untuk menjadi pendeta, hamba Tuhan? Puji Tuhan, turunkan tanganmu. Terakhir, apakah di antara saudara rindu untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan di gerejanya, GKI Karawaci ini? Dalam pelayanan apapun, engkau diberi talenta, engkau telah dibaharui, disentuh oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Engkau rindu Tuhan pakai menjadi pemerhati jemaat, pembesuk, asyir, pemusik, pelayan apapun juga di tempat ini. Kalau ada, engkau berkomitmen, Tuhan aku mau melayani Tuhan di gerejamu. Taruh tanganmu di dadamu. Adakah? Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sempurnakan ya Tuhan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sentuh hatinya, ubah hatinya ya Roh Kudus. Menjadi baru di dalam Kristus. Meteraikan ya Allah Roh Kudus menjadi milik-Mu selamanya. Berikan pertumbuhan iman, menjalani hidup boleh setia menjadi murid Tuhan sampai akhir. Oh Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini memperbarui iman. Tuhan sekali lagi segarkan hidup imannya. Mata hatinya yang selama ini tertutup oleh banyak persoalan yang mungkin membuat tidak bisa melihat Tuhan hadir, membuat hidupnya lesu. Tuhan hari ini segarkan imannya, supaya boleh menjalani hidup menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Saudara-saudara kami yang memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan, biarlah Tuhan berkati di dalam persiapannya, supaya boleh dipersiapkan. Sekali lagi Tuhan, ada anak-anak-Mu yang dipersiapkan di sekolah teologi menjadi hamba Tuhan. Kalau tahun kemarin ada 3 orang dan sekarang ini sudah dalam posisi masuk ke sekolah teologi. Oh Tuhan, berikan dorongan pada anak-anak-Mu yang terpanggil, persiapan, keberanian untuk melangkah dalam langkah iman. Tuhan berkati juga untuk setiap kami yang berkomitmen untuk melayani Tuhan di gereja-Mu. Pakai ya Tuhan, tahun ini menjadi tahun kami mempersembahkan hidup kami melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan. Terlibat dalam pelayanan komisi bidang, asyir, ataupun apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tadi ketika Bapak Ibu datang masuk ke ruang ibadah, ada dibagikan form komitmen. Betul ya? Di form komitmen ini saudara sekalian ada 4 pertanyaan seperti yang tadi di dalam doa saya tanyakan. Bila saudara memilih salah satu dari komitmen ini, silakan diberikan tanda cawang, tulis nama, nomor handphone. Bila saudara tidak ingin dihubungi, hanya ingin didoakan, tulis saja ada pilihannya, mau dihubungi atau tidak. Kertas ini akan dijaga rahasianya, kami yang akan melayani, baik para rohaniwan dan konselor, dan kami akan doakan. Saudara yang butuh alat tulis untuk menulis, silakan angkat tangan supaya bisa menulisnya sekarang sambil kita mempersiapkan selanjutnya kita akan masuk kepada persembahan. Adakah yang membutuhkan alat tulis untuk menulis? Kalau ada butuh, ya silakan. Adakah lagi yang membutuhkan alat tulis bisa dibantu? Ya, supaya bisa menulis. Ya, biarlah hari ini menjadi hari yang istimewa. Tuhan menjamah hidup kita. Kita bangun komitmen di hadapan Tuhan. Ya. Dan selamat menjalani hidup baru bagi mereka yang penerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Jangan lupakan Tuhan. Tuhan juga selalu mengingat saudara. Di dalam hidup saudara ada pribadi yang mengasihi saudara, yang mengingat saudara. Tidak peduli orang lain lupa, tetapi Tuhan Yesus, juru selamat yang hidup, Tuhan yang sejati, mengingat saudara, bahkan sampai kekekalan. Saudara dapat mengisi nama, nomor telepon,
pilihan saudara. Sambil saudara menulis, mari kita persiapkan hati untuk persembahan.